antara masalah yang lazim berlaku bila kita cerita tentang masalah usus ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada TV3 kerana sudi menjemput saya datang ke sini. Okey, sebelum saya kupaskan dengan lebih lanjut, saya rasa baik untuk saya ceritakan sikit apa itu usus. Okey, orang kata kalau tak kenal maka tak cerita, kan? Betul? Okey, usus terbagi kepada dua, iaitu satu usus besar dan usus kecil. Jadi secara amnya, kedua-duanya ini berfungsi untuk proses penghadaman dan penyerapan air dalam badan lah. Kalau kita ikutkan apabila kita mula makan, makanan masuk di dalam mulut, kita mengunyah, bermula dari mulut itu sendiri akan ada rembesan enzim. Jadi makanan akan dipecahkan menjadi kecil, kita terus masuk ke tetelan, masuk dalam saluran esophagus, kemudian masuk ke dalam organ perut. Di dalam perut itu sendiri, otot tebal, dia akan sekali lagi dia akan pecahkan lagi makanan, kemudian dengan bantuan daripada asid dalam perut, maka dia akan dipecahkan lagi. Kemudian akan masuk ke dalam usus kecil. Daripada situlah bermulanya proses penghadaman. Untuk pengetahuan semua, usus kecil memang panjang, dalam 3 ke 5 meter panjangnya. Ia memerlukan luas permukaan yang besar, di mana ia berfungsi untuk penghadaman dan juga penyerapan zat-zat makanan yang penting, iaitu protein, lemak dan juga karbohidrat. Dan dalam pada yang sama, ia juga berfungsi untuk menyerap vitamin dan juga minoriti untuk menyerap air. Kemudian apabila di dalam usus kecil, dia akan masuk ke usus besar. Di dalam usus besar ni panjangnya lebih kurang dalam 1.2 ke 1.5 meter, dan majoriti fungsi usus besar ini adalah untuk menyerap air. Dan kemudian daripada usus besar dia akan masuk ke pangkal dubur ataupun kita panggil rektum untuk proses penyah tinjaan ataupun membuang air besar lah. Okey, jadi apabila soalan dipertanyakan kepada saya apakah masalah yang mungkin lazim berlaku, saya senang untuk mengatakan bahawa mungkin ada 5 perkara yang boleh berlaku lah masalah. Yang pertama mungkin ada masalah dengan dari segi pembentukan usus itu sendiri. Yang kedua masalah penghadaman, masalah penyumbatan usus, pendarahan dan juga masalah usus bosco. Okey, yang pertama tadi yang saya ceritakan bahawa mungkin ada masalah dengan pembentukan usus. Okey, kebanyakan masalah ini berlaku disebabkan waktu lahir, bayi di dalam uterus, dalam rahim, ia gagal terbentuk secara semula jadi. Antara contoh yang mungkin saya boleh beritahu, mungkin masalah penyakit Hirschsprung, iaitu di mana kegagalan usus untuk membentuk ataupun mempunyai saraf di dalam usus itu sendiri. Jadi apabila genetik, yes. Seperti mana yang kita tahu, kalau untuk usus untuk bergerak, untuk membawa makanan ke depan, ia memerlukan saraf di dalam otot itu sendiri. Untuk menekan dia lah, untuk memberi rangsangan lah. Betul. Jadi apabila tidak ada saraf, otot di situ tidak dapat bergerak. Jadi kanak-kanak yang mempunyai penyakit Hirschsprung ini kan, dia tidak dapat membuang air besar secara normal. Jadi macam mana kita tahu pesakit atau kanak-kanak ini atau bayi ini mempunyai masalah Hirschsprung, dia seawal umur lahir pada hari pertama dia tidak dapat buang air besar. Jadi maknanya bukan saja orang dewasa, doktor, kanak-kanak juga seperti mana yang doktor kongsikan tadi ada kondisi yang berkaitan dengan usus. Betul. Mungkin kita boleh ringkaskan juga antara 4 yang terakhir itu. Okey, yang kedua mungkin ada masalah keradangan. Ini biasa berlaku kalau sekiranya ada masalah jangkitan kuman pada usus. Ada masalah contoh macam masalah typhoid, masalah berpunca pemakanan, jangkitan kuman. Ataupun kuman contoh macam penyakit batuk kering, penyakit typhoid yang saya nyatakan tadi, ataupun masalah E. coli. Boleh memberi kesan juga pada usus, ya? Betul. Lain-lain isu yang boleh menyebabkan masalah keradangan, contohnya kalau ada kesan radiasi daripada apa-apa penyakit. Contohnya kalau ada masalah penyakit kanser, kena radiasi, dia akan menyebabkan keradangan. Pengambilan ubat seperti ubat tahan sakit dan sebagainya dalam jangka masa yang lama? Boleh. Tapi kebanyakannya kalau ada mana-mana pesakit yang makan ubat tahan sakit, kebanyakannya dia akan mengganggu organ perut, di mana
saya nyatakan tadi kan, bila makan dia akan masuk ke dalam perut. Jadi bila makan ubat yang begini, dia ada risiko dinding perut akan terhakis dan akan bocor di bahagian perut.